Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin mutawalliyatin hatta faraka ad-dunya walau syi'na la syabi'na walakinna kunna nu'siru ala anfusina. Artinya tiada kenyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 3 hari berturut-turut hingga menceraikan ia akan dunia. Dan jika kami kehendak akan yang demikian itu, nascaya kenyang kami, tetapi adalah kami melebihkan seseorang atas diri kami. Mengikut riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sampai akhir umur wafat baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang berturut-turut 3 hari. Dan baginda memang sukakan saum Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi puasa Nabi Daud alaihi salam, iaitulah puasa sehari. Puasa sehari dan berbuka sehari. Mana puasa selang seli. Itu puasa yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau sekiranya nak makan kenyang tak ada had boleh. Mana satu latihan tarbiyah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu yang kedua, walakinna kunna nu'siru ala anfusina. Dan adalah kami melebihkan seseorang atas diri kami. Itu sifat tertinggi Rasulullah SAW. Kalau dia panggil al-isar, mana melebihkan orang lain di atas dirinya sendiri. Wa nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaifun falam yajid indahu ahli syai'an. Fadakhala alaihi rajulun min al-ansari fazahaba bid-dhaif ila ahlihi thumma wada'a at-ta'am wa amara imra'atah bi'itfa'is siraj wa ja'ala yamuddu yadahu ila at-ta'am ka'annahu ya'kul wa la ya'kul hatta akala ad-dhaif. Falamma asbaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad ajaballahu ta'ala min sani'ikumul lailah ila dhaifikum wa nazalat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Muttafaqun alaih bin al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih ittifaq Bukhari Muslim. Dan adalah turun dengan Rasulullah SAW seorang tetamu. Mana satu hari tetamu datang menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada mendapat Rasulullah SAW di sisi ahlinya sesuatu daripada makanan. Ya, isteri Nabi itu satu di rumah pun tak ada makanan, masya-Allah. Maka masuk atasnya seorang laki-laki daripada kaum Ansar. Maka pergi ia dengan tamu itu kepada ahli. Akhirnya seorang daripada Ansar membawa tetamu tadi kepada ahli. Maka menaruh ia di hadapannya itu akan makanan yang mencukupi seorang tetamu. Di rumah tetamu sahabat Nabi itu pun ada makanan untuk seorang. Maka menyuruh ia akan isterinya memadamkan pelita. Dia suruh ni waktu malam. Dan duduk ia serta tetamu itu mencapai ia akan makanan itu di dalam kelam seolah-olah makan. Mana dia buat makan. Makan. Oh, makan. Padahal makan tu tak ada. Buat makanan tu untuk seorang je. Maka memakan dia akan makanan padahal tiada ia makan.
Dia buat gaya memakan supaya tetamu itu tidak malulah makan. Hingga memakan tetamu akan segala makanan itu, maka tatkala pergi berpagi-pagi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi lelaki itu, faqad ajaballahu ta'ala min sani'ikumul lailah ila dhaifikum. Ya Allah, ya telah Allah Subhanahu wa taala ta'ajub. Jadi pagi-pagi Rasulullah SAW bersabda laki-laki Ansar itu dengan katanya, sesungguhnya telah ajib Allah Ta'ala. Maknanya satu perbuatan yang sangat besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil apa tu? Al-isar, mana melebihkan orang lain daripada diri sendiri. Ya, walaupun dia perlu, tapi oleh kerana kawan nampak lebih perlu, tak apa, bagi kawan tu. Dia mengorbankan. Ini sifat amat tinggi, dipanggil al-isar. Sesungguhnya ajib Allah Ta'ala daripada perbuatanmu pada malam itu kepada kamu. Maka setelah kejadian turun ayat, ya, jadi asbabun nuzul, sebab turun ayat, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan melebihkan mereka itu akan seorang atas diri mereka itu, dengan memberikan mereka itu akan seorang jikalau ada dengan mereka itu hajat akan makanan yang tertentu bagi mereka itu sekalipun. Walaupun diperlukan, tapi tengok kawan terperlu, tak apa, dia sanggup korbankan. Itu di antara sifat-sifat mulia, ya, yang ada pada sahabat radhiyallahu anhu, yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punca dia apa? Tidak mengikut dia akan nafsu. Kalau ikut nafsu macam dia rasa tak cukup, kita pun tak cukup, dia apa nak bagi orang kan. Itu kita punya sepir banyak kan. Kita kalau bagi lebih, bagilah. Ini kita pun tak cukup, nak bagi macam mana? Ya, tu syaitan tu bicik kembali. Ini tak, walaupun dia sampai sanggup dia berlakon buat makanan, memadamkan api supaya tidak dilihat oleh tetamu. Kalau tetamu tengok makan sikit, dia nak makan, boleh malu kan? Jadi dia padamkan api, dia berlakon macam makan. Kemakanlah tetamu tadi, meraihkan daif. Itu sangat bersunnah Rasulullah SAW. Dan kata Sayyidina Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, minal abdal, setengah daripada wali abdal. Sayyidina Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, al-abdal fi ummati salasun wa fi ratin khamsun wa bihim tuntakun wa bihim tuntarun wa bihim taqumul ard. Wali abdal di umatku ada 30, setengah riwayat 50. Ya, abdal maknanya pengganti, mati seorang ganti seorang, mati seorang ganti seorang. Ini golongan Bibi Aifi Allah Subhanahu wa taala. Yang masyhur nama dia Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Apa kata Sahal radhiyallahu anhu? Qala Musa alaihi salam, ya Rabb, arini ba'da darajatin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Faqala ya Musa, innaka lan tutiqa zalika walakin urika manzilatan min manazilihi jalilatan azimatan faddaltuhu biha alayka wa ala jami'i khalqi. Qal fakashafa lahu an malakuti samawati fa nazara ila manzilatin kadat tatlifu nafsahu min anwariha wa qarbiha min Allah ta'ala. Faqal ya Rabb, bimaza ballaghta bihi ila hazihi al-karamah? Qal bi khuluqin ihtasastu bi khuluq ihtasastuhu bihi min bainihim wa huwa al-isar. Ya Musa, la ta'tini ahadun minhum qad amila bih waqtan min umrihi illa istahyaitu min muhasabati wa bawwa'tuhu min jannati haitsu yasha. Berdoa Nabi Musa alaihi salam, wahai Tuhanku, lihatkan olehmu akan daku, akan setengah daripada darajat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta Allah Ta'ala tayangkan darajat, kebesaran, keagungan, kehebatan Rasulullah SAW, dan setengah daripada darajat umatnya. Maka firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Musa, innaka lan tutiku zalik. Ya Musa, bahawasanya tiada engkau kuasa akan demikian itu, tetapi aku perlihatkan akan dikau setengah daripada beberapa darajat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengahnya.
Ya, nak lihat semua tak mampu. Dan setengah daripada beberapa martabatnya yang ketinggian. Sebab lemah lisan nak mengolah ketinggian Rasulullah SAW yang zahir, apatah lagi yang batin ni. Dan kebesaran yang aku lebihkan akan dia, iaitulah akan kekasih Allah Ta'ala Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan setengah martabat itu atasmu dan atas sekalian makhlukku. Maka kata rawi, kata riwayat hadis ni, meriwayatkan hadis ni, ya, maka membuka Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Musa alaihi salam setengah daripada malakutis samawat. Maka melihat Nabi Musa alaihi salam kepada satu darajat, maka hampir binasa diri Nabi Musa, masya-Allah. Satu darajat Nabi punya buka kan, hampir tombang Nabi Musa. Macam mana nak buka habis? Itu baru sikit baru tu. Allah. Itulah ketinggian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersamalah kita dengannya setiap saat, qalban, ya, birrabitah, dengan rabitah ke Rasulullah SAW. Rabitah ke rohani ni, rohani dengan rohani. Mudah-mudahan makin dekat. Pancaran nur kuat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita maknanya tuju kepada qalbi bil qalbi, roh bil roh, sir bil sir. Maka membukakan Allah Ta'ala bagi Nabi besar kita Muhammad Nabi besar AS daripada malakutis samawat. Maka melihat Nabi Musa AS kepada satu darajat, maka hampir binasa diri Nabi Musa itu dari beberapa cahayanya dan hampirnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedudukan tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi Musa AS, ya Tuhanku, dengan amalan apa yang engkau sampaikan dengan dia kepada karamah yang amat mulia ini? Maka firman Allah, dengan perangai yang baik yang aku tentukan dengan dia. Mana salah khas Allah Ta'ala khaskan satu pada perangai yang elok kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan daripada antara sekalian makhluk, iaitu bersifat ia dengan perangai isar. Perangai isar. Apa isar? Melebihkan orang lain daripada diri sendiri. Kita pula tak pernah bagi lebih kat orang. Yang nak cukup lebih, tak ada lebih, cukup-cukup je dia. Ya, bakhil bin kedekut bintang kejering. Ya, itu perangai kita banyak. Yang ada dia anggap macam tak ada, tak syukur, tamak, cukup, menggelapkan hati banyak anda ni. Dia al-isar, yakni perangai yang terlebih murah, yang mana pemurah hati hingga melebihkan dia akan seorang dari atas dirinya. Itu sifat yang tinggi. Sebab tu Rasulullah SAW dia menyimpankan satu khas doa yang hebat. Semua Nabi-Nabi ada kan? Dapat. Tapi Nabi semua dah ambil. Ya, Rasulullah tak ambil. Dan simpan dia apa? Untuk umatnya di akhirat. So, tengok tentang punya sayang baginda SAW pada umat. Kalau umat tak ingat Nabi, umat tu paling sui. Paling sui umat kalau tak ingat Rasulullah SAW. Kalau tak selawat Nabi, paling sui. Kalau kata mati lagi baiklah kalau tak selawatkan Nabi. Ya, Rasul dia paling hebat, dia paling mulia, paling sayang pada umat. Apa yang paling lebih kalau ada dia nak bagi umat dia. Dan doa paling hebat tu disimpan. Aku nak simpan, nak gunakan doa ini untuk umatku di akhirat. Ya, itulah sikap Rasulullah SAW. Maka tanamkan cinta yang kuat dan sentiasa mulahazahkan pancaran nur Rasulullah SAW kepada qalbi. Allah Karim. Ya Musa, tiada datang akan daku oleh seorang daripada makhluk itu, padahal beramal ia dengan amal yang demikian itu di dalam setengah daripada umurnya, melainkan aku malu daripada menghisap akan dia. Maknanya kalau ada sifat isar ni, ya, Tuhan tak isap. Ya, sebab awak tak isap, dia pun tak berkira. Ya, dia sendiri tak berkira, asal ada dia bagi orang tak apa, dia tak kira untuk dia. Maka Tuhan nak kira pun Tuhan kata aku malu. Maksud malu kan malu macam kita lah. Maksudnya rahmat besar Allah Ta'ala kepada dia tadi, dia akan masuk syurga bighairil hisab. Soalan al-isar, ya, melebihkan orang lain daripada kita. Wayah jari ni dalam Melaka ada ke tidak?
Ya, semua orang fikir dia dulu. Tak apalah, kita dulu lah. Lepas tu kita bagi, bukan tak nak bagi. Selesai kita dulu. Ya, selesai. Mampu tak selesai. Anak tak selesai. Anak tak selesai. Manjang tak selesai. Buat tamak menghantu ni, mana lagi tak cukup. Tak cukup. Ada tak cukup. Atau perangai huduh. Perangai huduh. Ini perangai mulia Rasulullah SAW. Al-Isar. Allah. Terus saya kata nak bagi banyak tuan. Kalau makan kita tengok. Dalam hidangan kita tengok. Kita urut yang mana dulu kan. Yang senang kita tali orang berbaik kenyang kau dapat sikit aku dulu. Nak suruh orang bayar kita kau dulu. Ya, tamak kan. Makin huduh nafsu. Nafsu kotor. Dia benda-benda macam ni nafsu, sifat nafsu. Dia akan efek paling besar kan. Qalbi. Qalbi kita akan kotor. Dan bila qalbi kotor dia nak marifat Tuhan qalbi. Kalau qalbi dah kotor dah malak jangan nak dekat dengan Tuhan. Itu masalah dia. Sebab benda ni semua dia berkait dengan qalbi. Ya, semua satu kitab ni semua dibincang dengan qalbi. Semua tu akan balik-balik kat qalbi. Dia kalau cantik dia lah, dia qalbi dia cantik. Dia cantik qalbi dia mudah makrifat akan Allah Taala. Terang cantik. Kalau qalbi dia kotor dia gelap. Tak ada habis tamak. Dan aku malu akan menghisap akan dia di dalam hari akhirat dalam kiamat. Dan lagi akan dimasukkan ia akan ke dalam syurga daripada syurga barang yang dikendaki akan dia. Mana yang yadkhuluna jannah bi ghairi hisab kesengaja daripada dia. Ya, al-isar. Kemudian ini satu pasal menyatakan obat yang menghilangkan kikir. Kikir ni satu najis. Bakhil ni satu najis yang sangat orang mengingat ni sebab bau dia membusuk kan, mengotorkan ada dia. Jadi kalbi kalau kena penyakit kikir, lawan dia kikir bin tamak kan, tu adik-beradik kan. Sepusat-sepusing kikir tamak adik-beradik. Kalau ada kalbi kita kotor. Dan bila kalbi kotor dia tak layak untuk munajat hadrat Allah Taala. Dia nak dekat dengan Tuhan tak layak. Kotor mana masuk kena buang sebagainya. Supaya jadi bersifat ini dengan sakhak. Sakhak mana apa pemurah dan karim mulia. Dan sekalian lapas ini satu jua, iaitu lawan sifat bakhil. Sifat bakhil sifat yang melongkang kotor ni, jangan dipakai. Kalau pakai maka orang tu tak boleh dekat diri dia dengan Tuhan. Ya, mana mungkin ni nak masuk istana dalam keadaan kotor bolor tuan-tuan ni, melongkang kotor ni. Itu kotor luar, ni nak masuk istana makrifat lagilah. Baik, ketahui alimu bahawasanya sebab yang menjadikan kikir. Ini pendetilan Imam Zalibat. Apa punca? Punca seseorang tu jadi bakhil, jadi kedekut sampai peringkat teruk, zakat yang wajib pun dia tak keluar. Disayang. Iaitu kasih akan harta tu. Kasih akan harta. Sebab menjadi kasih akan harta itu tiga sebab. Kasih akan harta. Bila diletak kasih, sepatutnya kasih letak kat apa? Dekat Tuhan dia. Huwallahu ta'ala. Kasih itu letak dekat Allah. Jalan kita jalan kasih. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ma'asyiral arifin ialah mahabbah, membentuk kasih rindu yang kuat dengan Tuhan. Tiba-tiba kasih tak letak Tuhan, dia letak kat benda. Habis kat dunia 50%, dekat pangkat 53%. Bila kat Tuhan dah ada sikit tak kan. Kalau lampu tu macam lampu tidur je malam. Dah macam mana nak berjalan? Ya, tak cukup. Nak pergi Kuala Lumpur tuang minyak RM5. Musim taman dah habis kan. Ya, tuang minyak RM5 kan. Mahabbah kita 5% dengan Tuhan. Betul nak dapat jazbah. Tak payah. Bila jazbah tarikan Tuhan tak dapat, yang tarik dia apa? Lain. Benda dunia tarik, nafsu tarik. Habis. Dia lelau, dia nafsu, dia dunia macam-macam. Akhirnya jauh dah dia tertutup jalan dia dengan Allah Ta'ala. Maka dia semayang dalam keadaan hati dia tertutup. Kita nak semayang, mesti hati terbuka. Kalau semayang hati tertutup tak ada makna, kita hantar sangkau. Allahu Akbar ya. Lain dah terik. Ya. Sebab pertama yang menyebabkan kasih ialah kasih akan syahwat. Aduh. Kasih akan syahwat nafsu. Yang ni suka bersedap-sedap. Barang siapa diletakkan dalam kalbi hati dia, dia tak buang perangai suka berseronok, bersedap, berlazat dengan dunia dan makhluk, orang ini confirm dia akan kena penyakit bakhil. Bakhil satu kekotoran yang menyebabkan murka Allah Ta'ala. Dan orang tak akan dapat pancaran nur Allah. Dia sujud tanpa tengah lecet dahi dia pun tak ada. Tak dapat pun. Ya. Buat ibadat nakkan dalam, bukan luar. Nak melecet dahi, tanya kat tikar lecet lagi.
Ya. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Ma qalla amal, tidak dikira sedikit amal yang keluar daripada batin hati. Dia tak kata dia zahir, luar batin. Ya, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Tidak dikira sedikit amal yang keluar daripada batin hati orang yang zuhud. Orang yang zuhud apa? Mana orang yang tidak memberi kasih kepada makhluk. Dia kasih dekat Tuhan ni. Ya, zahid. Wala kasura amal baraza min qalbin raghibin, dan tidak dikira amal tu banyak bila keluar amal daripada batin hati orang yang raghib, yang kasih, yang gila kepada makhluk, gila pada dunia. 2 rakaat orang zuhud semayang, orang zahid, dengan 1000 rakaat orang raghib tak sama. Yang zahid diangkat dia takbir, qalbi dia bersih, qalbi tak ikat makhluk, terus qalbi dia naik daripada mulki kepada malakut. Di tempat malakut jabarut atas boleh buka lagi terang. Jasad kita di sini, muta'allaq dia kena sana, dekat dia, tempat gantungan dia. Tapi kalau kita ikat jasad kat sini, roh kita pun ikat kat sini je, habis. Dia tak boleh taraki. Habis. Dan bersenang-senang dalamnya. Seperti apa? Suka membanyakkan pakaian dia satu bubuk. 2 lemari baju dia, dan baju ni macam-macam baju dia, baju katun pun ada kan. Macam baju dia. Ya, sahabat pernah sampai seorang tu kena gila kan. Ya. Lepas sampai semayang, sahabat tu balik bergegas. Rasulullah, kenapa tak cepat wirid, cepat balik? Dia kata ni selain nak tukar isteri pula nak pakai nak semayang. Masya-Allah. Kongsi pakai baju tak ada orang. Kita kan kongsi gobok. Dah banyak nak pakai kan, sumbat tu. Ya. Masya-Allah. Malu di sini kita tak lulus tadi. Ini confirm kita tak lulus ni. Fail. Bab ni kita fail. Angkat tangan serendo jelah. Ya Allah, bab ni hamba tak dapat kelebihan. Jauhnya hamba darimu ya Allah. Mengaku jelah. Tu tunggu sebesar, mengaku jelah dia. Ya, kita mengaku serendo je. Sini kita faul dan ya, dah habis. Ya. Banyak kita dah ambil melayan kehendak kesilapan pakaian, bermacam-macam warna, macam-macam gaya pakaian kita kan. Bila seronok dah bagi kat makhluk, seronok kat Tuhan kan bagi. Qalbi di satu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wahid. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wahid. Firman Allah Ta'ala, Tuhan kata, Allah Ta'ala tak jadikan dalam jasad manusia itu 2 hati. Mana satu? Kalau dia pergi ke sana, segilah. Kalau dia menghadap pada Allah, pada makhluk dia lah. Kalau dia menghadap makhluk, tak menghadap Tuhan. Kalau dia menghadap dunia, tak menghadap Tuhan. Sekarang hati bila sedap, kita hadap pada benda-benda macam ni. Ya, benda-benda yang akan dibuang dalam longkang. Apa dia? Sedap makan, sedap pakaian kita pergi. Maka sedap dengan Tuhan dah terjejas. Ini saran dia. Efek dia kat mana? Kalbi. Ini semua efek kalbi kan ni. Ya. Membanyakkan maknanya apa? Pakaian. Suka membanyakkan berkahwin dengan barang yang sebagainya. Kerana tiada sampai pun mendapat akan sekalian demikian itu melainkan dengan harta. Nak dapat sedap dengan harta tak? Bila sedap dengan harta apa? Mula disayang harta nak bagi kat orang. Kan? Jadi nak ambil semua sedap harta nak ambil. Tapi nak bagi kat orang tak boleh. Sebab kalbi dah diikat dengan harta dengan dunia. Itu sebab pertama. Yang kedua, panjang cita-cita. Yang menyebabkan dia bakhil, ya, jadi kedekut, ya, sebab panjang cita-cita. Dia perasan dia panjang umur lagi tu. Dia tak perasan kain kapan dia telah ditenun. Kain kapan dia telah ditenun, dia punya cita-cita, yang panjang dan kalau boleh 1000 tahun lagi dia nak hidup. Bukan? Dia tulul amal, panjang angan-angan. Itu sengaja bersifat mazmumah, yang dicela syarak. Ketiadaan mengingat akan kematian, angan-angan di dalam dirinya atau memanjangkan akan cita-cita, ya, anaknya dan cucunya. Dia sama sibuk pula cerita cucunya. Cucu saya besok ni nak buat. Siap cucu dengan dia pandai ada cari dia punya besok kan. Kita jangan tertipu. Dengan sebab itu kita lengah dan leka mengerjakan amal salih. Allah. Dan cucunya cicit dia semua ni kerana takut ia apa-apa. Ya, ada seorang dia cerita, saya setiap anak saya dah standby seorang 100,000 Ustaz. Kata alah. Ya. Allah kita kata sian tengok ni. Dan tak percaya ke Tuhan. Allah.
Kita takut nak sesuap, luput sesuap makan dan minuman, kepentingan jasad yang sementara. Sedang kita tak takut yang besar tu, takut tak siap nak balik menghadap Allah tu lebih besar. Kita berbimbang benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Itu ajhadun nas, sejahil-jahil dan sebodoh-bodoh manusia. Ya, dia leka benda yang nak ditinggal. Yang nak tinggal dunia ni kami leka. Ada untuk bekalan akhirat dia buat dak ni, ya. Itu setengah daripada manusia paling bodoh, ahmak. Seperti sabda Rasulullah SAW, al-waladu mabkhalah majnabah mahzanah majhalah. Al-walad, anak itu ialah sebab menjadikan akan kikir, kan? Dia nak bagi infak ke apa, tengok besok anak saya, anak-anak lah tak ada buat kebajikan, fikir anak dia, kan? Besok dia pun tinggalkan anak dia pun tak ada terbiah, anak dia terbiar, kan? Habis dia lodi habis. Langsung tak ada. Kalau dibentuk anak saleh, alhamdulillah, anak dia kita ingatkan dia, kan? Kawan-kawan pun dihantarkan amal saleh, dia niat untuk itu. Allah. Sebab menjadikan anak tadi akan dia kikir, dan sebab menjadikan penakut, ya. Nak ke depan nak punya tisan takut gini-gini macam-macam, dan sebab menjadikan kesusahan di dalam dunia, dan sebab yang menjadikan jahil akan dirinya. Sebab apa? Al-walad. Jadi anak itu amanah, kena betul kata hijaz, untung besar dia di akhirat. Anak itu kalau kata hijaz betul jadi aset besar gitu. Iza mata ibnu Adam inqata amal ila min sadaqatin jariyatin aw ilmu yantafi aw waladin salihin yad'u lahu. Mati dia anak Adam tu potong amal dia, melainkan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dia belajar, dia beramal dan dia menyampaikan. Kalau tidak pun dia beramal yang manfaat. Kemudian anak yang saleh, yad'u lahu, yang mendoakan bagi kedua ibu bapa. Bagi kita lepas sembahyang paling kurang kena doakan. Wajib kena doa. Anak tu takkan dinamakan anak saleh walau dia beramal tarik tasbih berputus tadi kalau dia tak doa ke ibu bapa dia. Sebab dalam hadis Nabi kait tu, yad'u lahu, dia mendoakan bagi kedua bapa dia. Kau paling kurang kita ya Allah kau selamatkanlah ibu kedua bapa aku dunia dan akhirat, lebih-lebih lagi mana. Itu paling kurang. Kalau dia tak doa, dia tak masuk senarai anak saleh. Jaga kan. Tu kait tempat Nabi kait dalam hadis tu, lapas yad'u lahu, mendoakan bagi kedua ibu bapa dia. Apatah lagi bapa-bapa kita kalau dah pergi atau hampir-hampir nak pergi, kan? Lepas tu anak tu bila bapa hampir nak pergi dah, umur semua dah lanjut, kan? Jaga dia baik-baik. Jaga dia apa? Pantau dia punya amalan. Bawa dia ke surau, bawa ke masjid, tempat-tempat ilmu dan sebagainya. Ni dah nampak nak mati, bawa pergi padang gok. Ajak kenal bola gok kepala otak dengan show. Ajak berlari berjalan sana, tu anak biol. Dia melekakan bapa dia sedang bapa dia dekat dengan pintu gerbang ajal. Yang patut dia bawa lebih dekat ke Tuhan. Jadi dah lepas lah, ya, seronok dunia dah habis, tak puas-puas lagi, kan? Tak apa nak tongkat langit, kan? Kalau makin dekat pintu kubur lagi. Jadi anak punca dia apa? Boleh menjadi seorang tu bakhil, dengan sebab anak dia jadi penakut, dengan sebab anak dia jadi dia boleh jadi maknanya apa? Kesusahan dia dalam dunia, dan dengan sebab dia akan menjahilkan, majahalah. Ya, dengan sebab anak layar, genda anak dia sampai tak sempat kuliah, tak sempat apa, dia tenggelam dalam kejahilan. Ya. Itu mana. Tapi kalau anak dijaga baik, dia jadi aset besar. Dua itulah. Ibarat pisau anak anda. Kena cara kita guna, manfaat besar. Tak kena, mudarat besar kita besar. Dia satu hari yang mendebar kita apa? Yaum, hari mana? Tunza'ur ra'fah. Hari yang disentap dari hati manusia itu perasaan kasihan belas. Apa maksud dia? Besok di akhirat, bila julangan azab neraka menjulang tu, masing-masing dah tak nampak isteri, tak nampak suami, tak kira anak, masing-masing nak nampak diri. Itu maksud dia. Takdir bila ada bapa yang tidak menjaga anak dengan baik, kalau takdir dia masuk syurga, anak dia akan terik dia. Itu siapa nama tu? Syaitan dolar ke apa nama dia, terik apa? Dia dulu tak bertanggungjawab, dia biarkan aku melakukan maksiat, dia tidak berikan ajaran, tidak kenalkan aku pada engkau, aku tak buat ibadat, dia tak bimbing, tarik dia ke neraka. Habis anak tak kira apa. Tunza'ur ra'fah, dia tarik perasaan kasihan belah. Maknanya apa? Mereka nak lepaskan diri masing-masing. Sebab itu tarbiahlah anak kita dengan betul. Kalau tak mampu, serah kepada orang yang boleh tarbiah. Hantar mengaji, ya.
supaya dia kenal Tuhan dia kenal tanggungjawab dia dengan Allah SWT. Kalau tidak akan disoal, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap kamu penjaga dan kamu akan disoal. Jadi ibu bapa yang pandai mentarbiah anak, jangan jadi ibu bapa yang pandai beranak. Kan? Jadi beranak macam lembu ke bawah, jadi pandai beranak. Beranak berkembar pada. Kan? Pandai beranak jawab ni. Jaga anak, jangan anak menyebab kita terhumban dalam neraka Allah Ta'ala. Ya, tarbiyah anak biar dengan sebab anak kita boleh masuk syurga. Itu maksudnya. Habis. Dan kata Imam Al-Ghazali, wa idzan dhafa ila zalikal khawful faqr wa qillatu siqah bimaji'ir rizq qawiyal bukhl la mahalata kumpum. Dan apabila dihimpunkan kepada demikian itu akan takut apa? Lagi pula Iblis sebut nama asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan membisikkan kau susah. Besok kau belanja, besok kau susah. Nak cedek bukan senang. Kan, kau nak bagi-bagi orang. Jadi dia pandai dia cari sendiri. Dia bisik. Ya, tu syaitan dia bisik. Apalagi kau nak ikut agama Allah Ta'ala. Apalagi kalau nak menghantar anak mengaji agama pun lagi dia bisik. Kau nak makan pasir gitu. Ada yang lebih ni. Atau kepada kopi yang putih. Hantar banyak agama kau nak makan pasir. Cakap tu boleh buat murtad. Bila dia tak yakin dengan rezeki Tuhan, habis. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan rezeki semua dah siap. Sehingga dalam mukhtar hadis diharamkan malaikat maut mengambil nyawa seseorang kalau ada sebiji lagi rezeki yang telah ditakdirkan pada azal belum dimakan. Malaikat maut kena haram, tak boleh ambil nyawa kita. Menandakan apa? Dia tak boleh ambil nyawa kecuali dah settle rezeki. Kuat jaminan tu. Ya. Itu kalau secara umum. Kalau secara khusus orang mengaji ilmu agama lagi betul. Man talabal ilma takaffarallahu birizqih. Siapa mencari ilmu Allah Ta'ala, Tuhan jamin rezeki dia. Sebab tu kita boleh cabar. Bawa contoh seorang dia mengaji agama, dia mati tak makan. Bawa kalau dia contoh, dia mati makan banyak kan, perut bulat-bulat. Bukan melembung-lembung bulat ni makan, mampu itu juga mati. Ya, dia kata syaitan bisik. Sebab tu kita kuat bertawakal sungguh dengan Allah Ta'ala. Penting. Sebab tu dia kata al-jahlu wal kuf. Jahil dengan kufur dengan kafir, dia macam mati hitam dengan mata putih. Kekufuran dengan kejahilan rapat dekat dia. Dengan sebab kekufuran manusia boleh, dengan sebab kejahilan manusia boleh menjadi kufur. Itu dia antara dia jahil tentang rezeki. Dia tak tahu pengolahan rezeki yang Tuhan dah jamin. Akhirnya dia syak dia habis. Orang kalau syak rezeki dan alam barzah, dia kena tindakan dah. Mayat dia dibalik. Tuhan tak terima. Ya, tak terima menghadap kiblat. Bayangkan dia. Itu zaman si Abu Yazid Al-Bustami. 1000 orang digali balik oleh pencuri kain kapan. Dia kena kapan. Masa tanam dia tengok semua ada kiblat, digali balik semua terbalik. 1000 orang seorang kekal. Ada dia datang, dia jumpa Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami jawab apa? Itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Sebab rezeki ini Quran dah jamin, maka kedudukan hati kita mesti apa? Lapang. Jangan ada sedikit pun kita bimbang buat rezeki. Cuma kita tak tahu di mana syarat suruh cari secara zahir lagi lah. Nak menjaga darat laut tu lah. Tapi dalam yang kacau. Dalam tu kemas. Kita tak akan maknanya bergonggah keyakinan kita. Kalau rezeki kita kuat mana pun dia akan sampai. Ya. Tuan-tuan nak tengok depan mata ni banyak. Sejarah kadang tuan pakai made in Turki. Daripada Turki tak pernah pergi. Kat kampung kita pakai. Kereta kita luar negara buat. Dia buat kat sana, kita pakai kat sini. Kan ikan tengah laut tu kamu jauh tu, siapa nak pergi menyelam kan, hantar depan rumah sekilo RM1. Perhati pun dia tuan urus. Fa'tabiru ya ulil albab. Yang kita makan, kita pakai ni bukan dekat punya barang kan. Ya, negara yang kita tak pernah pergi tapi dia taksi untuk kita, dia akan datang. Sebab atas belakang ikan tu pun dah ada nama kan. Tu dalam hadis dia. Kita pun keluar dia kawan lama ini makan ikan bakau. Apa nama dia ada kat itu? Dia tak boleh lari tak, mesti dia keluar. Pasal nak keluar jari ni, rupa kat ikan dan nama dia ada. Dia mesti makan. Tak boleh lagi, tepat Tuhan dah susun. Begitu dah kuatnya rezeki. Tapi jaga, syaitan buat jolok. Syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan susah ikut Islam segini macam-macam. Jadi antara apa Quran dah terangkan, ya. Dan sebab ketiga, sangat kasih seorang akan harta itu sendiri. Dia letakkan hub kasih dia, hubban jammah, kasih yang menggila. Dan habislah. Dia kalau kena penyakit ni habis dan. Seperti bahawa adalah setengah daripada manusia bahawa sangat ia kasih akan benda harta benda ni padahal telah tua.
Kau nak ikut dia nak mati kan. Tak ada apa kan. Nyoba pasal. Saya ingat lagi tuan-tuan, selalu kita dengar cerita dia. Dia kaedah di Kelantan dan satu dia panggil Yasin tengok. Tahu Yasin tengok? Bila orang nak mati kan, jadi pakai baca Yasin kan. Bila baca Yasin tengok mayat tu dah habis belum. Dah mati belum, baca tengok. Tu baca Yasin tengok. Maknanya orang tu dekat nak nazak tu. Kan? Jadi satu ramai baca Yasin tu orang dah terbaring kan. Ada habis masa dia berhenti kejap. Ada berhenti pula dia berbual. Yang ni daripada faham. Dia berbual, dia ambil tanah rancangan 20 ekar, dia ni 30 ekar. Dia bangun, ada tanah kosong lagi. Dia bangun, yang nak mampus dia dengar tanah tu, dia bangun, ada kosong lagi tanah. Itu peranjat dia orang tu. Tengok dia mentarik dia mentarikkan dunia tu. Ingat nak kojol tadi, dia bangun, ada kosong lagi tanah. Itu kan Yasin tengok orang kita. Pada ada tua dan tiada ada baginya anak pada tak ada pada sayang dia pada memakan harta. Dia nak makan harta boleh jimat kan. Ya, pada harta dia banyak dia bahil sampai di sini kan tak boleh makan, dia sayang, simpan. Lala disimpan dia pun mati orang lain kerja. Ya, dah geran tanah disimpan 3 kaki tinggi. Orang anak-anak jeling sapu habis kan. Allah. Dan daripada makan harta itu, dia nak makan bukan dia bahil, dan lagi sayang dia mengeluarkan akan zakat yang wajib pun. Dia sampai jadi perompak. Ya, orang tak kena zakat ni penyamun dan diperompak harta fakir miskin yang telah ditauzik, dibagikan oleh Ta'ala. Cukup nisab sudah, tu bukan hak. Dengan sendiri hak manusia tu akan terasing dengan pengasingan dari Tuhan. Cukup nisab dah sapum, itu persen kau punya bukan lagi dah. Wajib kena keluarkan. Yang tu boleh sapu lagi. Kau nak bagi dia sapu. Dia jahat ni penyakitnya kalau kena ni habis. Basakat arsana zullin ila ala bizrit tamain. Tidak meranting dia ranting kehinaan, melainkan dia tumbuh daripada biji benih tamak. Jangan bubuh sifat tamak. Memang terjauh seorang tu qalbi dia daripada Ta'ala. Sebab kita nak jalan qalbi. Ini semua benda yang merosakkan qalbi ni. Seperti memberi sedekah dan lainnya. Ya, semua tu akan terhalang dengan sebab sifat bakhil. Lepas tu dalam didikan tarbiyah Imam Ghazali sebut, kalau bab memberi ni pun anak-anak kita disuruh gitu kan. Ya. Dalam berpakaian buat sederhana. Walaupun dia kaya, jangan tunjuk dengan kawan-kawan yang lain. Biar dia sama. Wah, ini mentang-mentang anak dia orang kaya, pakai jam 15,000 punya jam. Kasut dia 3,000, beg dia 5,000. Wah, dia pergi sekolah dia macam kan, dah macam penyamun. Ya, bapa ajar anak jadi penyamun. Ya, berbangga-bangga besarkan dia. Pakai macam orang lain biasa. Budak lain pergi sekolah pakai sepatu apa pakai itu. Baju sama kan? Walaupun dia mampu beli. Ajar tarbiyah. Satu. Dan kalau memberi suruh dia bagi. Kita nak bagi apa kan pakai miskin, suruh budak rantau. Ajar dia. Mana biar dia lagi kecil, biasa bagi. Ya. Ni pada kecil dia ajar, jangan tunjuk orang, suruh. Bapak suruh. Dia ajar budak tu bakhil. Kau jangan tunjuk orang, kau budak nak kan. Suruh. Dia pula ajar. Kita kena ajar dia beri. Ya, suruh dia bawa engkau pergi hantar rumah orang tu. Dia hantar orang. Dia anak kita daripada kecil kita dah ajar dia. Ya, maknanya mengeluarkan idkhal dunia. Ya, ikhraj dunia anil qalbi. Mengeluarkan dunia daripada qalbi. Sebab kita nak pakai qalbi kan. Ni semua kita bincang ni efek qalbi ni. Tamak di efek sini, pemurah pun di efek kat sini ke. Ya. Ajar dia supaya hati dia jadi pemurah, dapat sifat mewarisi sifat Rasulullah SAW. Ya. Mengikut akan watak baginda SAW. As-sahaq. Maka inilah sebesar-besar penyakit bakhil yang dalam hati membinasakan manusia. Ya, manusia boleh bergaduh ke harta, manusia boleh berbunuh. Dan paling teruk sekali manusia jadi murtad ke agama Ta'ala. Yabi'u dinahu bi'ardin minat dunia. Dalam hadis Nabi kata apa? Dia jual agama ni dan kena nakkan harga dunia yang sedikit. Maka itulah sebab-sebab sebesar-besar maksiat yang di dalam batin. Sekarang kita nak pakai apa kan? Batin. Ya, jasad kita tak boleh kenal Tuhan kan. Yang orang jaga jasad dia boleh pergi mana? Last kali lubang kubur tempat dia. Ya, dia boleh tak boleh jasad kau boleh naik alam malakut, alam jawa dia boleh naik, yang boleh naik rohani kita. Ya, dia dibukakan muka syafa. Maka jangan kita tutup dia.
Ya, kalbi tu jangan ditutup dengan benda yang mengotorkan. Sebab benda kita bincang semua nak bagi dalam tu set dicantik kalbi tu biar dia bersih. Bila dia bersih, layaklah dia untuk pergi kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ubat menghilangkan akan kikir. Sebab kikir bila makan ubat, orang tu berpenyakit sebenarnya. Orang tak makan ubat kalau dia sihat. Ya, ubat untuk penyakit. Maka kikir tu adalah penyakit. Penyakit parah dia panggil. Batin kita. Ada pun obat yang menghilangkan kikir, maka itu dengan ilmu. Apa ilmu? Maknanya kepahaman. Dan amal, mana amal tindakan. Dan itu kembali kepada 5 perkara. Atau kata ulama sufi dan pakar betul ni. Ya, dipakar dalam bidang kerohanian. Baik, pertama apa? Dengan memadai sedikit. Memadai sedikit belanja pada makan. Makan kalau boleh kita belanja paling sedikit, kita shortkan lagi sikit-sikit. Tu mana. Ya, jangan makin tambah. Makin kita kurangkan. Dan pakaian yang ada pun cukuplah tu. Dan barang sebagai sekiranya sekadar darurah saja. Ya, sekadar darurah. Yang ni pun rasa kita tak lulus dah ni. Yang ni pun kita semua tak lulus dah. Kita terlampau mewah bang. Bak makan kita terlampau mewah. Tengok Sayyidina Abu Bakar dulu kan, Sayyidina Osman, dia orang sampai ada makan tanpa 5 hari sekali kan? 6 hari sekali makan kan? Bukan tak mampu, sengaja dia blok dia tarbiyah rohani kita ni. Dahsyat dia kan? Kita bukan 6 hari sekali, 1 hari 6 kali. Pagi, tengah hari, pukul 10. Wah, dia kalau pejabat dia tengok jamnya. For the time ni nak semain duha, rupa melantak. Restoran pun nama melantak ni. Ya, masih restoran bara dia tuliskan melantak. Dahsyat tu. Sekiranya sekadar darurah. Ya, darurah dah suntuk betul boleh makan. Sebab makan ketika lapar betul dan berhenti sebelum kenyang. Ya. Berarti Imam Ghazali kata kalau bertembung dua, orang letak kita makan sedap dengan tak sedap, kita kena makan yang sedap dulu. Sebab makan sedap dulu supaya mensedikitkan makan. Kita dah makan sedap, kita tengok tak nak. Tapi kalau makan tak sedap, tengok yang banyak, oh ni lagi sedap, dia tali lagi. Dah tak boleh bangun dengan. Ya. Ada kelebihan. Qillatu ta'am hiyal ibadah. Secara umum Nabi kata mensedikitkan makan ibadat, boleh pahala besar. Dan nur pun diduduk situ. Iza aqallu rajul at-tu'ma muli'a nau jawfuhu nuran. Barang siapa mensedikitkan makan, maka Tuhan penuhkan batin hati dia nur. Sebab tu dalam suluh kita ambil 1/6 daripada biasa makan. Ya. Sukat biasa kita makan macam mana? Masuluh 1/6 kita potong. Baru nur diterang. Atau sekadar hajat saja, supaya jadi sedikit syahwatnya kepada yang demikian. Ya, kalau boleh makan 1 lauk dah cukup. Makan 1 lauk cukup. Ya. Sayyidina Omar apabila berjumpa Sayyidina Salman Al-Farsi, Salman, kau cuba komen dalam kepimpinan aku sebagai Perdana Menteri ini. Sayyidina Omar kata, adakah ia mukhalif bercanggah dengan syariat? Sayyidina Salman kata, tidak ada ya Amirul Mukminin. Perjalanan pemerintahan kau tepat dengan Quran dan Sunnah, kecuali satu je. Apa dia kata? Satu hari kau makan 2 lauk. Makan 2 lauk dah kena komen kan. Kita lagi ada balon kan. Kan? Dulu saat ni faul kan. Banyak kita. Tak lulus banyak ni. Kalau kita makan satu meja berminyak muncung. Berminyak muncung di tali kan. Sandau kan. Allah. Yang kedua, dengan membanyakkan mengingatkan kematian. Itu cara dia. Zikrul maut kena banyak. Ya, sentiasa ingatkan kematian. Ini punya degil kan, dia dah sakit tu, tanda nak mati, dia tak mengaku. Nampak sakit dah, ini kenapa sila makan ubat? Habis kau betul makan ubat, malaikat tak ambil nyawa kau. Sila makan ubat. Padahal itu apa? Tazkirah. Ya, peringatan bagi kita untuk mati dan Allah. Dan mengingatkan beberapa orang yang telah mati. Sama-sama kawan sebaya kita 6 orang, dah tinggal kita seorang. Bila laku ni kan? Ada orang pula takut kan, biasa orang lepas pencin mati, aku pencin aku mati. Kalau tak pencin pun mati kan? Walhasil mati makin hampir. Tu keadaan. Sebab kullu atin qarib, tiap-tiap benda akan datang dia makin dekat. Orang dah bertunang nak menikah, makin dekat makin jauh tu. Dekatlah kan? Sekarang Allah Ta'ala dah tunangkan kita dengan mati. Tunang yang takkan putus.
kan, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa za'iqah, dia akan merasai perpisahan roh daripada jasad. Benda ni kena selalu istihdar kan. Hasilkan perkataan berenung malam-malam, kalau aku malam ni jalan so habis dah tinggal. Dan paling banyak ingat dalam tarekat apa kan, Naqsyaband. Dalam tarekat Naqsyabandiyah ingat mati paling banyak. Kaifiat 10 yang ketujuh ingat mati. Ya, kita pasang muraqabah maut. Bayangkan kita terbaring mati tu, tu. Siap sampai hantar dalam liang lahat. Bayangkan kita mati, orang mandi kapan kita semua kan, semayang kita pikul masuk liang lahat, baca talqin, siap. Rasakan baru kita penting sikit. Itu isyarat pada hakikat kita tempatkan rohani sebelah yang berjalan ruh, bukan jasad. Jasad kita dah hantar kubur. Itu bertembak zikir. Mana kita berjalan rohani kita. Pada hari-hari ya, kita ingatkan mati sampai masuk dalam kubur kan. Yang kedua, banyakkan mengingatkan kematian dan mengingatkan beberapa orang yang telah mati sama-samanya, dan banyak ziarah kubur. Ya, terbaik itu, zuru kubur fa innahu tuzakirukum alal akhirah. Banyakkan kamu menziarahi kubur sebab dia banyak mengingatkan kamu mati. Aksiru min zikri hazimil laza'il maut. Banyakkan kamu mengingat akan benda yang menghapuskan kelazatan ialah kematian. Memanyakkan ziarah akan kubur serta mengingatkan kelakuan ya si mati di dalam kubur ni. Apalah khabar dia ni? Ya, dapat nikmat ke kena bangkung dalam ni kan. Kena ingat tentang ni. Semua akan itu. Sebab tu 3 perkara yang mencahayakan hati. Innan nura iza dakhalal qalb infasawan syarah. Nur bila masuk dalam qalbi dia terang. Tenang jiwa kita. Sahabat tanya, Nabi beri 3 jawapan. Pertama apa? At-tajafi andarul huruf, hati dia renggang dengan dunia yang menipu daya. Mana dunia yang menipu daya semua kita dah tolak tepi. Kita ambil dunia yang betul-betul guna untuk jalan dia. Ya. Kemudian al-inaba ila daril huduni, hati sentiasa ingatkan negeri yang dia nak balik. Lalu dibuat tindakan apa dia? Wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut, dia membuat persiapan mati sebelum datangnya kematian. Itu menandakan hati dia sudah ada nur. Lagi kuat dia zikir, lagi kuat dia beramal, lagi terang nur dia. Biar terang nur lagi hati dia cepat ya boleh irtihal, berpindah kepada alam untuk mereka musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiganya wallahu a'lam.